Terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Siti Jamilah di atas perincian tersebut. Jadi perlu untuk kita cakna keadaan semasa dan juga keadaan cuaca supaya kita tahu apakah antara badan-badan yang bertanggungjawab yang dapat membantu sekiranya banjir berlaku di kawasan rumah anda. Baik, seterusnya kita juga ingin berkongsi berkenaan dengan Carnival Jom E-Waste. Bersama dengan saya di studio, saya kenalkan Puan Mazriah Ayu Abu Bakar selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Bahan Berbahaya Jabatan Alam Sekitar. Assalamualaikum Puan Ayu. Waalaikumsalam. Okey, baik Puan Ayu, mungkin boleh kongsikan Hari E-Waste sedunia disambut pada 14 Oktober setiap tahun dan Jabatan Alam Sekitar melaksanakan program Communication, Education and Public Awareness di bawah mekanisme pengurusan buangan elektrik dan elektronik E-Waste bagi tingkatkan kesedaran dan juga penglibatan awam khususnya pada rakyat Malaysia. Dan sebagai mukadimahnya, mungkin boleh kongsi apa itu sebenarnya E-Waste dan juga program Carnival Jom E-Waste yang diajukan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Okey, terima kasih Sophie. Ya. Okey, kita bercakap tentang e-waste ya. Pada pagi ini kita bercakap satu lagi jenis e-waste, buangan iaitu e-waste yang mana kalau sebelum ni kita selalu bercakap pasal kertas, scrap metal, plastik, tetapi kita sekarang mula bercakap, rakyat Malaysia mula bercakap tentang e-waste. Okey. Sebenarnya merujuk kepada perundangan. Kita merujuk pada perundangan. E-waste ni adalah dikategorikan sebagai buangan terjadual di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005 yang mana di bawah kod SW 110. Okey, apabila kita kata ianya adalah buangan terjadual, buangan tersebut merupakan buangan berbahaya sebenarnya kalau di peringkat antarabangsa. Dan apabila kita kata ia buangan berbahaya, ia mengandungi bahan toksik yang berpotensi untuk memberi kesan buruk kepada kita, kesihatan manusia dan juga alam sekitar. Okey, tetapi kalau kita bercakap pasal maksud definisi perundangan agak sukar untuk orang awam faham kan? Yeah. Saya percaya semua orang apa tu SW 110 macam pelik kan. Betul. Okay. Jadi bahasa mudahnya untuk kita faham, buangan elektrik elektronik ini atau e-waste ianya adalah buangan apa-apa peralatan yang telah rosak atau telah mencapai jangka hayat. Jadi kalau kita tengok dekat rumah kita tu, kalau katalah peralatan itu memerlukan tenaga elektrik untuk dia berfungsi, kalau kita tengok kat dapur kita tu, kita ada TV lah, kita ada aircon dekat rumah kita kan, refrigerator, washing machine. So jadi apabila peralatan ini rosak, maka ianya adalah buangan elektrik elektronik atau e-waste. Jadi bagi meningkatkan kesedaran orang awam, sebab saya boleh katakan sejak kebelakangan ini kita mula cakna tentang e-waste kan. Jadi kita pun Jabatan Alam Sekitar pun menganjurkan satu program yang mana kita panggil Carnival Jom E-Waste. Kita guna jom tu sebab kita nak panggil semua kan mengajak. Jadi jom kita cakna tentang e-waste ini. Jadi kita menganjurkan program ini sempena sambutan Hari E-Waste Antarabangsa. Macam pelik kan, ada Hari E-Waste Antarabangsa kan. Sebenarnya Hari E-Waste Antarabangsa ini disambut setiap hari, setiap 14 Oktober setiap tahun. So itu hari inilah. So hari ini adalah Hari E-Waste Antarabangsa dan ia mula diraikan sejak tahun 2018. Ianya dicadangkan oleh satu badan organisasi iaitu World Electrical and Electronic Forum. Ia satu macam NGO lah di peringkat antarabangsa. Jadi apabila e-waste ni telah banyak, jadi ada satu keperluan untuk ada satu sistem pengurusan e-waste yang sempurna, maka NGO ni mengambil inisiatif untuk adakan hari ini supaya dapat meningkatkan kesedaran orang awam. Sebab tadi di awal saya kata e-waste tu dia ada bahan toksik kan. Jadi kita tak naklah dia memberi kesan kepada kesihatan kita. Jadi WEE ni dia pun wujudkan hari ini untuk meningkatkan kesedaran. Pada masa yang sama, kita juga menyambut sempena bulan ni adalah bulan alam sekitar. Kita akan sambut Hari Alam Sekitar Negara pada minggu hadapan iaitu 22 Oktober. Tak lama dah. Satu minggu sahaja. So yang ini sebagai permulaan lah. Jadi kita akan adakan program Carnival Jom E-Waste ni pada 15 dan 16 Oktober iaitu esok dan hari Ahad
di KL East Mall. Okey. Wah, itu dia. Jadi banyak lagi lah maklumat yang akan dikongsikan sebagainya kan. Tapi Puan, di sini pastinya akan ada cabaran lah untuk merealisasikan perkara ini. Apakah dari sudut cabarannya mungkin Puan boleh kongsikan apakah inisiatif yang diambil oleh Jabatan Alam Sekitar bagi memastikan pengurusan e-waste dapat dilaksanakan secara mesra alam? Ya. Okey. Apabila kita cakap tentang pengurusan e-waste ni, dia memang banyak cabaran lah kan. Sebab e-waste ni penghasilnya adalah kita, pengguna. Betul. Jadi di Malaysia kita ada 30 juta rakyat. Jadi 30 juta pengeluar. So boleh bayangkan berapa banyaknya. Seorang tu lebih daripada 10 mungkin. Ya. Anak kecil pun ada handphone kan. Okey, jadi itu adalah potensi untuk hasilkan e-waste. Jadi sebenarnya walaupun kita mula cakna e-waste ini sejak ke belakang ini, saya boleh kata 2019 ke atas, tetapi sebenarnya Jabatan Alam Sekitar telah melihat keperluan untuk adanya mekanisme ini sejak dari tahun 2011. Kita telah buat pilot project untuk kena pasti ke mana e-waste ni pergi sebenarnya kan. Jadi dalam masa kita kajian tersebut, kita dapati ada dua isu terbesar. Okey. Pertama dari segi logistik. Kalau kita tengok di rumah kita tu, e-waste kita semua bersaiz-saiz besar. Jadi dia satu kesukaran untuk pengguna untuk menghantar e-waste tersebut ke pusat-pusat pengumpulan. Dan ditambah pula dengan lokasi dan kedudukan geografi. Betul. Di kampung kan, di Sabah Sarawak, macam mana nak hantar. Ya, betul. Jadi itu menjadi satu isu kepada kita untuk memastikan e-waste itu dihantar ke saluran yang sebenar. Dan isu yang kedua pula, kita dapati dari segi kesedaran. Saya boleh katakan pada masa sekarang kesedaran kita tentang kepentingan pengurusan e-waste ni masih di peringkat yang rendah. Mungkin kita kan sebagai pengguna ni kita tidak dapat merasakan risiko yang akan dihasilkan daripada e-waste ni. Yalah, kalau kita tengok handphone kan. Betul. Saya percaya ada je yang tidur dengan handphone kan. Malam tu kalau handphone tak ada kat sebelah macam tak senang hati. Cari kan mana. Macam tak tidur lena kan. Macam tu. Jadi lepas tu kita tengok pula peti ais. Kita simpan je makanan dalam peti ais. So kenapa kita nak rasa bahaya e-waste ni kan? Jadi bila orang awam tidak dapat mendalami risiko yang bakal diberikan oleh yang akan berikan oleh e-waste ni, jadi kesedaran tu kuranglah. Jadi mereka rasa e-waste ni boleh dilupuskan seperti buangan-buangan yang lain, boleh dibuang mengikut domestic waste yang lain-lain tu, macam sampah daripada dapur kan. Jadi dua isu ni memang cabaran terbesarlah untuk kita. Baik Puan, seperti yang Puan kongsikan, ialah itu antara cabaran-cabaran yang dilalui oleh Jabatan Alam Sekitar sendiri. Jadi bagaimana dari segi maklum balas orang awam lah terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar ini? Sebab kita faham benda ni perlu diberi masa untuk kita memahamkan, memberi maklumat kepada masyarakat. Jadi bagaimana pemahaman ataupun maklum balas daripada masyarakat sendiri? Memang apabila kita hendak memberi kesedaran kepada orang awam, dia mengambil masa lah. Betul. Macam saya cakap tadi, kita di jabatan sendiri mula melihat keperluan pengurusan e-waste ini sejak dari tahun 2011. Dan lepas pada itu kita pun mula-mula slowly memberi kesedaran. Dan untuk kita katakan kita tak nak hasilkan e-waste, memang sukar. Betul. Sebab sekarang ni semua kita bercakap era pendigitalan, dunia tanpa sempadan, maklumat di hujung jari. Jadi semua tu memerlukan barang elektrik. Betul. Kan. Dan contohnya tahun 20 sampai 22 yang baru ni kita ada pandemik kan. Kita belajar pun mengguna secara online. Betul. Bekerja secara online, dan itu telah menyebabkan peningkatan kepada penghasilan e-waste. Jadi untuk kita kata tak boleh, kita kata ke orang awam jangan hasilkan e-waste, itu adalah satu perkara yang mustahil untuk dicapai. Dan laporan daripada matlamat pembangunan mampan atau SDG pun mengatakan setiap tahun akan berlaku peningkatan e-waste sebanyak 30%. Wow. Tinggi kan setiap tahun tu. Dan kita semula e-waste sebanyak 20% sahaja. Satu dunia ni 20% sahaja. Wow. Dan
makin mengejutkan apabila hanya 1% sahaja yang kita semula di Malaysia. 1% saja, Puan. Wow. Okey, so jadi kita punya kempen sebenarnya kita telah bermula dari 2014 sehingga sekarang lah. Okey, data yang kita terima dari 2014 sehinggalah 2020 hanya sekitar 100 ke 1000 metrik tan sahaja yang kita kumpul. So sangat rendah dan jadi tetapi walaupun rendah, kita berpandangan itu adalah komitmen dan sokongan yang diberikan oleh orang awam terhadap pengurusan e-waste. Jadi kita nampak maklum balas tu agak positif. Jadi dengan mengambil kira perkara tersebut, tahun lepas kementerian melalui jabatan kita telah memperkenalkan inisiatif Hari Pengumpulan E-Waste. Sophie pernah dengar ke? Ya, betul. Kita ada Hari Pengumpulan E-Waste iaitu pada hari Sabtu terakhir setiap bulan. Jadi daripada situ kita nampaklah respon orang awam yang berkaitan dengan ini. Dan kita pernah buat satu program tu. Kita buat sebab kita PKP kan. So kita di negeri Selangor dia buat konsep drop off. Dan berlakunya kesesakan lalu lintas lah, terpaksa lah, rela semua jagakan. Jadi itu menunjukkan bahawa orang awam telah cakna dan telah memberi positif. Dan pada tahun ini pun kita dapati banyak dah badan-badan korporat, pihak-pihak sekolah mula cakna tentang e-waste ni dan telah mengambil kira di dalam mereka menggerak kerja operasi mereka. Sebab sekarang kita ada ESG, SDG, so mereka telah mengambil kira. Jadi saya rasa maklum balas orang awam tu semakin menunjukkan positif sebab tahun lepas kita telah doublekan kuantiti pengutipan kita kepada 2,650 metrik tan pada 2021. Alhamdulillah. So kita harap kita dapat doublekan lagi kutipan kita lah. InsyaAllah. Banyak sebenarnya besar harapan kita untuk sama-sama kita memberikan maklumat kepada orang ramai, masyarakat untuk lebih cakna tentang perkara ini ataupun e-waste. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Mazriah Ayu Abu Bakar selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Bahan Berbahaya Jabatan Alam Sekitar. Terima kasih banyak Puan atas perincian tersebut. Dan insyaAllah usaha ini sama-sama kita angkat dan sama-sama kita usahakan agar ianya berjaya insyaAllah. Terima kasih Puan. Ya. Baik, dan seterusnya para penonton, kita juga ingin berehat seketika. Kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.